Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna ala fitatil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma ana minal muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika minal junun wal judham wal baras wa sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baik sahabat-sahabat IG yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijadualkan pada petang ini, kali pertama saya buat live pukul 5.30 petang. Dan petang ini istimewa kerana saya menjemput Dr. Amalina Nudin, merupakan seorang doktor perubatan yang masih muda, tetapi antara keunikan beliau ialah beliau telah pun menulis 9 buah buku. 9 buah buku yang beliau telah tulis. Saya baru 3 buah buku. Beliau telah 9 buah buku. Puan Azaziyah Besut 1986, Azaziyah Besut petang ni topiknya ialah positif dan buat baik. Positivity dan buat baik. Jadi kita nak berkongsi dengan seorang doktor perubatan yang bernama Dr. Amalina Nudin. Dr. Amalina Nudin, beliau berasal dari Kelantan, dan insya-Allah kita akan mendengar perkongsian beliau. Terima kasih teman-teman yang berkelapangan pada petang ini. Cik Su, Azaziyah Besut, Nora Shikin, Tan Cik, Mastura, Ummu Syuhada, Muhammad Hanafiz dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah. Nasrullah Ibrahim, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Syabab Lati. Lati ni macam tepak di Kelantan ni. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pertama kali saya buat live pukul 5.30 petang. Mudah-mudahan talian kita lancar pada petang ini. Semalam saya live dengan Tuan Afian Ma'rawi, merupakan seorang perunding kewangan Islam dan juga ikon BMF. Kita bercakap tentang bagaimana mengurus keuangan ketika PKP. Menarik sekali apa yang beliau sebut. PKP ini memberikan satu signal kepada kita mesti berjimat cermat, berbelanja mengikut keperluan. Jangan kita membazir kepada perkara yang tidak perlu, kerana mengikut analisa Tuan Afian semalam, kita belum pasti lagi sampai bila coronavirus ini akan terus berada ataupun akan terus menyerang dunia. Jadi tentu sekali berlaku krisis ekonomi. Ini memerlukan kepada kita kebijaksanaan untuk mengurus keuangan kita. Kak Noor, terima kasih pernah bergambar dengan kami dalam program Da'i. Terima kasih atas sokongan kepada Da'i. Alhamdulillah, peserta-peserta Da'i, mereka ini sekarang ini memang sebelum ini, selepas tamat program Da'i itu, mereka sangat sibuk dengan program-program dakwah, dan tempoh PKP ini pun mereka sibuk berdakwah, tetapi melalui seperti yang kita buat ni lah, online, Facebook, IG dan sebagainya. Kita masih menunggu isyarat ataupun request daripada Dr. Amalina. Puan Sarah Farhana, ni sahabat baik saya ni. Terima kasih banyak-banyak, orang kuat.
TV3 dan Media Prima. Terima kasih banyak-banyak Puan Sarah. Tak balik Penang ke? Tak boleh balik kan? PKP. Khazinatul Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Selamat petang. Khazinatul Aisyah. Terima kasih banyak-banyak. Apa program petang ni? Jadi sambil-sambil minum kopi ke, buat goreng pisang ke, buat cok kodok ke, tontonlah live ini, mudah-mudahan kita akan dapat inspirasi. Tajuk petang ini, positivity dan buat baik. Ini minda ataupun semangat yang kita nak bawakan dalam kehidupan kita. Positivity dan buat baik. Tetapi betul lah dalam hidup ini, sememangnya kita akan banyak cabaran, liku, dugaan. Puan Sarah, tak boleh balik Ustaz, duduk rumah je. Betul, work from home. Bekerja dari rumah, insya-Allah. Betul-betul Puan Sarah, alhamdulillah. Terima kasih atas sokongan program-program. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa setiap Jumaat boleh tonton rancangan Al-Kulliyah. Puan Sarah merupakan orang kuat program-program agama di TV3. Al-Kulliyah musim baharu, jam 6 petang, ramai para asatizah yang akan memberikan ceramah, antaranya Ustaz Ilyas Ismail, Dr. Muhammad Farid Ravi, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, dan ramai lagi, Ustaz Ruslan Muhammad, dan saya sendiri juga diberi peluang untuk menyampaikan salah satu topik ataupun tajuk di dalam rancangan Al-Kulliyah. Jadi kena tonton ya, Al-Kulliyah setiap hari Jumaat jam 6 petang. Al-Kulliyah. 6:30 petang. Terima kasih Puan Sarah. Al-Kulliyah hari ini bermula Al-Kulliyah Al-Kulliyah hari ini bermula Jejak Rasul pukul 6:30 petang. Hari ini baru saya faham. Hari ini ada Jejak Rasul pukul 6:30. Kena tonton ni. Jejak Rasul memang sangat istimewa di TV3, program yang sangat lama, Jejak Rasul. Boleh tonton kerana kita ingatkan bila muzik Jejak Rasul tu memang mahal lah. Kita dah terasa yang kita sedang nak masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi kena support program agama di TV3. 6:30 petang mulai hari ini Jejak Rasul. InsyaAllah. Kita masih menunggu lagi isyarat daripada tetamu saya, Dr. Amalina Nudin, seorang doktor perubatan di salah sebuah hospital dan juga penulis buku. Puan Sarah, terima kasih perbetulkan waktu Al-Kulliyah setiap Jumaat 5:30 petang. Okey, ini waktu yang tepat. Okey, Al-Kulliyah 5:30 petang setiap Jumaat. Kena tonton. Pengisian yang mantap, yang tajuknya bersifat semasa, dan selepas 5:30 petang, tamat 6:30, sambung pula tengok Jejak Rasul. Masya Allah. Pengisian kita sempena PKP ni memang kita terisi dengan program-program yang mendidik jiwa. Tajuk saya petang ini bersama dengan tetamu, Dr. Amalina Nudin. Tajuknya positivity dan buat baik. Okey, itulah topiknya. Harap kita bersabar. InsyaAllah mudah-mudahan Dr. Amalina akan bersama dengan kita. Ya, betul Kak Noh, ramai para asatizah yang buat live petang-petang begini dan malam pun ada. Jadi itulah pengisian yang ada. Kita nak berkongsi kebaikan, insya-Allah. Ashraf di BKL, tetamu petang ini Dr. Amalina Nudin, seorang doktor muda yang bertugas di salah sebuah hospital, doktor perubatan, dan beliau juga penulis buku. 9 buah buku telah beliau tulis. Masya Allah, begitu hebat. Jadi perbincangan kita petang ni, bagaimana kita nak jadi orang yang positif, positivity, dan orang yang orang yang sentiasa fikir untuk be kind ataupun untuk buat benda baik. Itu yang kita akan bincangkan pada petang ini. Baik, sambil-sambil kita tunggu Dr. Nur Amalina
masuk ke Facebook IG saya ini, ada satu doa yang diajarkan oleh salafus salih, doa bila nak masuk Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Bermaksud, ya Allah, sampaikanlah daku ke dalam bulan Ramadan, serahkanlah Ramadan kepadaku, dan ambillah Ramadan nanti dalam keadaan amal-amalku diterima. Ya, itu doa yang diajarkan oleh salafus salih, orang-orang yang saleh, orang yang beriman pada zaman terdahulu. Itulah doa yang mereka ungkapkan. Jadi saudara, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak masuk Ramadan tak lama lagi dah. Tak sampai seminggu lagi. Jadi perbanyakkanlah doa ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Allah memilih kita untuk masuk di dalam bulan Ramadan. Kerana nak masuk bulan Ramadan ni, saudara rahmati Allah, rezeki daripada Allah. Ya, rezeki daripada Allah. Ada orang yang setengah jam lagi nak masuk satu Ramadan, meninggal dunia. Ada orang yang sehari lagi nak masuk satu Ramadan, meninggal dunia. Jadi kita minta doa kepada Allah, kita mohon pertolongan pada Allah supaya Allah pilih kita masuk bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Bulan Ramadan pada tahun ini sangat istimewa bagi kita semua. Madam Juju, terima kasih. Intan Suhada Azmi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hawa Idris, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita masih menunggu Dr. Amalina Nudin untuk masuk ke ke IG saya. Rabiatul Azlin, Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dari Merbuk, Kedah. Okey, orang Merbuk, okey semua noh. Mudah-mudahan semuanya sihat, afiat sejahtera. Okey, Dr. Amalina telah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan talian kita, alhamdulillah. Assalamualaikum Dr. Amalina. Waalaikumsalam. Ustaz dengar tak suara saya? Jelas tak? Dengar dan jelas, alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua jelas ya? Ini dia, saya perkenalkan Dr. Amalina Nudin, seorang doktor muda yang bertugas sebagai doktor perubatan dan sekarang ini terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan, khususnya menulis buku. Doktor, apa khabar doktor? Di Kelantan beres belakang kau? Sihat, alhamdulillah. Minta maaf Ustaz, saya terpaksa ambil masa cari line. Internet kurang slow, kurang laju kat rumah saya. Tak apa doktor, beres. Terima kasih banyak doktor. Sama-sama Ustaz. Terima kasih juga kepada Ustaz yang sudi nak jemput saya lah. Saya orang biasa-biasa je Ustaz. Ya, Masya Allah, doktor luar biasa. Saya berkenalan dengan doktor di Facebook. Saya lihat Facebook doktor yang banyak menulis, mencatat perkara-perkara yang positif. Dan alhamdulillah, semangat itu yang kami nak belajar dari doktor. Puan Azaziah, Dr. Amalina memang orang Kelantan. Dr. Amalina orang Kelantan sama Ustaz pun orang Kelantan. Saya baru tahu juga. Sama, saya orang Kelantan juga. Okey, Dr. Amalina, terus kita masuk kepada tajuk kita. Positivity dan buat baik. Baik, soalan pertama saya kepada Dr. Amalina. Mungkin doktor boleh berkongsi dengan sahabat-sahabat kita di IG, bagaimana doktor membesar dalam keluarga, kemudian kalau boleh cerita sikit sekolah rendah dan sekolah menengah, bagaimana permulaan doktor? Silakan doktor. Okey, sebelum saya bermula, saya nak baca doa sikitlah. Saya macam baru-baru berlatih juga nak memberi manfaat melalui percakapan. Sebelum ni, 10 tahun saya menulis. Saya banyak bagi manfaat melalui penulisan. Okey, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih sekali lagi buat Ustaz Zarifi kerana menjemput saya untuk berkongsi manfaat dan inspirasi petang ni. Saya merupakan seorang yang sangat introvert Ustaz. Saya suka sangat senyap. Kita ada 3 jenis manusia, introvert, ambivert dan extrovert. Kalau introvert ni dia sangat bersemangat kalau dia berada di seorang-seorang. Dia banyak idea, dia macam suka menulis, banyak dalam otak dia bising. Tapi orang nampak dia senyap. Saya adalah seorang introvert. Okey. Saya sekolah saya rasa jaranglah orang kenal saya kat sekolah rendah, sekolah menengah. Saya banyak cakap dalam minda. Macam itulah.
Okey. Lepas tu, memang macam tu saya. Ni baru-baru Okey. macam baru nak belajar, baru nak lepas jadi doktor baru belajar untuk jadi lebih outspoken. Okey. Macam mana saya sekolah rendah biasa je macam orang lain. Ya. Saya tak tahulah apa punya saya punya apa ni? Kelebihan ke semua, saya just follow the flow sahaja masa tu. Cumanya Doktor sekolah mana doktor? sekolah kat mana? Sekolah Sekolah kat mana? kebahasaan Perupuk. Perupuk. Sekolah Okey. Perupuk ni sebelah Melor ke doktor? Dia dekat pantai Irama. Dekat-dekat dengan Bacok. Pantai Irama lah. Bacok. Okey, okey. Memang Okey, dekat-dekat doktor. area pantai je lah. Memang kampung saya kampung pantai. Okey. So masa tu saya follow the flow. Saya tak pernah terfikir yang saya akan menulis. Atau bercakap macam ni lah. Tak pernah terfikir. Saya seorang biasa-biasa je. Masa sekolah menengah pun sama. Saya belajar. Banyak fokus study je. Cumanya saya perasan kalau masa zaman dah soalan lain tapi macam Okey, tak apa, silakan. Silakan. Kalau cikgu tanya nak jadi apa masa besar, saya akan automatik nak jadi doktor. Tak tahu kenapa. Oh, memang itu jawapan dia. Saya tak ada adik-beradik yang doktor, keluarga, sepupu semua tak ada. Mak saudara semua tak ada doktor. Saya tak tahu macam ilham Allah bagi nak jadi doktor. Mungkinlah masa tu masuk nampak macam gas sikit kerja doktor macam stabil. Rasa nak jadi doktor. Tak tahu benda lain, tak tahu. And then saya jenis kalau tengok cerita-cerita medik saya jadi minat. Bedah-bedah. Medik TV, cinta medik, semua nampak bunyi medik saya akan minat. Medik TV ni dulu TV3 TV3 ke? Bedah-bedah semua. Oh, Medik TV bedah. Okey. Saya sukalah tengok. Okey. Kebetulan doktor, yang menonton kita ni Puan Sarah Farhana, beliau antara orang kuat di TV3, program-program di TV3. Jadi saya ingat ini satu pengiktirafan kepada program Medik TV. Okey, alhamdulillah. Terus doktor. Saya sangat bersyukur ada program-program sebegitu. Dia macam improve kita punya minat tu. Macam menanam minat sejak kecil. Okey, umur saya sekarang 28 tahun lah. Ya. Masih muda. Okey. Kemudian apa lagi tadi? So saya jadi minat tahu. And then kalau ada kemalangan, saya tepi jalan raya rumah saya. Kalau ada kemalangan ke, saya jenis akan pergi dekat. Nak saya tengok? Rasa nak tengok. Saya boleh tengok dalam rasa saya suka. Saya suka. Mana tak takut lah. Masya Allah. Takut. Memang saya suka pergi. Okey. Yang itulah saya perasan kenapa tiba-tiba minat tu nak ambil medik. Dan menulis memang tak pernah terfikir sampailah 10 tahun lepas. Lepas SPM baru bermula menulis. Memang masa belajar tak minat pun bahasa Melayu, karangan tak minat pun. Okey. Doktor, Puan Sarah Farhana, sahabat kita ni, sahabat saya, bila tulis Alhamdulillah, terima kasih doktor. Beliau orang kuat TV3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey doktor, sekolah menengah doktor di mana doktor? Sekolah Ma'had Amir Indra Petra, Beres Kubur Besar. Okey, Ma'had Amir. Ma'had Amir Indra Ma'had Petra. Amir. Mana sekolah agama doktor kan? Sekolah agama, yes. Oh, mana doktor belajarlah bahasa Arab, semua belajar kan? Balaghah, semua Nahwu Sorof. Ya Allah, Nahwu Sorof, Balaghah pun belajar juga. Masya Allah, ini doktor ustazah ni. Saya bersyukur juga Allah bagi letak saya dekat sekolah Arab. Sebab dia mendidik kita punya background dan pemikiran tu sampai sekarang. Walaupun mungkin kalau tanya memang tak ingat dah lah Ustaz. Macam bahasa Arab tinggi, dapat A+, tapi tak ingat dah. Masya Allah. Adalah background sikit-sikit untuk kita amalkan dalam kehidupan. Adalah. Tarbiyah tu dah bermula sejak sekolah menengah. Sekolah menengah, okey. Maksudnya doktor mana yang mula menulis tadi ni di sekolah menengah ke doktor? Ataupun selepas tu? Selepas tu, di universiti. Oh, di universiti. Okey. Mana doktor di masa duduk di Ma'had tadi, doktor duduk asrama ke berulang? Berulang. Dia macam 10 minit, 15 minit dari rumah, dekat je lah. Okey, dekat lah. Maknanya doktor masa sekolah menengah ambil
jurusan sains lah kan? Sains agama lah. Sains masuk kelas sains lah. Tapi SMU, Okey. PRMRU tu memang saya ambil lah. Dapat Ambil. alhamdulillah. Masya Allah. Result tu okey juga bahagian Ya agama. Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau doktor boleh share, result tu apa? Mumtaz lah kan? 8A PMRU memang Okey. memang mumtaz lah. SMU memang full banyak A lah, banyak A. Full Masya A. Allah. Terima Mumtaz. kasih doktor kongsikan supaya memberikan semangat kepada penonton kita ni. Mungkin ada ibu ayah yang ada anak-anak sekolah di sekolah agama, jangan bimbang. Sekolah agama pun mempunyai potensi besar untuk berjaya. Buktinya ialah Dr. Amalina Nordin. Ya, betul. Okey. InsyaAllah. Okey doktor, di peringkat universiti pula doktor, boleh doktor kongsikan? Okey. Saya universiti, alhamdulillah lagi Allah bagi tempat yang penuh dengan ada agama. Universiti Sains Islam Malaysia. USIM. Okey, Ada ustaz okey. pun, Ustaz Hariri pun USIM nilai kan. Ya, betul. Dia pun sangat Maknanya bagus. Dr. Amalina kampus di Ampang Indah. Di Ampang Indah, Pandan Indah, Ampang. Pandan Indah. Sebabnya Okey. kita nak dekat praktikal dengan Hospital Ampang. Okey, berapa tahun doktor pengajian di sana? 1 tahun asasi dekat nilai, 6 tahun Okey. ijazah 6 tahun. Memang 7 tahun saya duduk di universiti. 7 tahun 7 belajar. tahun Ya nak Allah. belajar medik, nak jadi doktor, 7 tahun. Saya rasa dari Ya muda Allah. keluar tu dah tua dah. Macam tu lah. Muda lagi, Memang- doktor muda lagi. Macam memang habis masa tu belajar je. Sampailah 2 tahun lepas baru start kerja. Memang Okey, doktor. belajar. Doktor, saya dulu di UIA, saya ada kawan-kawan yang ambil medik. Memang saya tengok live pelajar medik ni, ya Allah, macam tak ada live saya tengok. Betul ke doktor? Betul sangat. Saya rasa sangat stres, sangat struggle untuk macam melepasi satu-satu tahun dekat universiti tu sangat stres. Saya rasa kalau orang yang tak sempat saya nak pergi mana-mana, nak shopping pun saya rasa rugi masa. Tapi nasib baiklah. Saya bersyukur Allah bagi tempat yang lagi panjang, so tak adalah stres macam orang lain tapi masih stres. Sebab apa kita orang 7 tahun? Sebab ada agama Ustaz. Ada tafsir sikit, ada hafazan sikit-sikit ayat Quran. Basic-basic adalah untuk USIM punya ni, graduan. Kalau doktor boleh kongsi ayat-ayat hafazan tu apa, antara surah ke ataupun berapa juz ke? 6 tahun memang kita orang hafal juga simple-simple. Tapi malulah saya tu tak ingat dah macam kurang murajaah. Ada Al-Waqi'ah, sepatutnya kita Al-Kahfi, ada Ar-Rahman, ada Juzuk 30. Saya ni saya nak berlatih balik lah, saya berazam nak cuba ingat balik ayat-ayat pilihan. Sepatutnya memang USIM ni dia melahirkan doktor yang ada agama, yang ada Al-Quran. Betul. Saya sangat bersyukur Allah pilih saya untuk berada dekat universiti yang Islam. Universiti Sains Islam Malaysia. Allah, luar biasa doktor. Luar biasa. Doktor yang memang kita tahu subjek-subjeknya bukan ringan, memang berat. Kemudian ada pula hafazan ayat Al-Quran. Ya Allah, ini saya ingat satu yang luar biasa, dan inilah istimewanya Universiti Sains Islam Malaysia. Alhamdulillah. Baik doktor, 7 tahun belajar, subjeknya memang bukan alang kepalang, berat sungguh-sungguh doktor. Lagu mana, kita kecek Kelantan, lagu mana doktor bagi positif diri doktor ni nak tempuh 7 tahun ni sampai Kelantan kita sampai kesuk beres tu. Lagu mana doktor? Okey. Doktor Ustaz, saya rasa 7 tahun dah stres sangat kan? Tahu tak? Kerja sebagai doktor 2 tahun pertama lagi stres berbanding 7 tahun saya belajar tu. Lagi stres. Kerja sebagai doktor 2 tahun pertama tu lagi sangat stres. So, apa yang tapi 7 tahun tu Allah bagi macam satu latihan lah kiranya untuk saya tarbiyah. Macam mana saya macam boleh mengatasi struggle. Saya seorang budak kampung Ustaz. Faham. Saya seorang je yang ambil medik, memang saya, dan satu batch saya SPM 200 orang tu, saya seorang je yang berjaya jadi doktor. Saya alhamdulillah Allah bagi best student.
Saya tak Alhamdulillah. saya tak tahu nak tanya siapa Ustaz. Macam mana medik. Saya tahu, saya hentam je masuk. Saya hentam Hmm. masuk dan saya perasan banyak faktor yang menyebabkan saya boleh bertahan. Dia Okey. dia saya kena ada best friend yang baik, yang solehah. Allah bagi best friend yang sangat minat Al-Quran. Selalu ajak Okey. saya ngaji Quran, ajak solat berjemaah. 6-7 tahun tu Okey. saya rasa diberkati lah sebab ada best friend yang baik. Itu pentingnya Alhamdulillah. siapa kawan kita dengan universiti tu dah memainkan peranan lah cikgu-cikgu kita tu. Sebab ajar Al-Quran semua Lepas tu Ya. lecturer pun sangat terbaik, dia memang selitkan agama dalam pembelajaran medik. And then satu lagi saya, apa yang saya rasa saya boleh bertahan kerana ada life mentor. Kita Life cari je mentor. life mentor secara Okey. indirectly. Contoh kita Okey. terinspirasi dengan seseorang yang dia tak kenal pun kita. Contohlah penceramah ni ke, kalau saya sendiri saya terinspirasi dengan Profesor Dr. Muhayya. Okey, Prof Muhayya. Okey. Prof Muhayya. Sebab dia suka ceramah benda-benda medik dan sebab anak dia pun ambil medik Islam. Islamik. Ya. So saya masa medik tu saya tak boleh terima benda-benda berat. So saya suka yang simple-simple, analogi. So Prof Muhayya dia pandai Okey. guna-guna yang simple. Ya, ya. So saya rasa satu inspirasi untuk ustaz-ustaz dan cikgu-cikgu penceramah lain untuk gunakan guna analogi dengan ayat simple-simple untuk menarik anak muda. Sebab saya umur 20 tahun saya terminat dengan Prof Muhayya. So sekarang saya dah sorry. 8 tahun dah saya follow dia. Saya follow ceramah dia. Dr. Amalina mula berkenalan ataupun minat Prof Muhayya tu tonton di mana? TV ke, radio ke ataupun YouTube? Saya terdengar dekat satu IKIM FM. Tu Oh, pun salah IKIM, satu okey. turning point in my life lah. Terdengar Okey. macam best ustazah ni. Saya tak tahu siapa kan. Okey, Best ustazah ni cerita. Dia cakap macam simple-simple je yang ayat lembut, Ya, guna betul. lembut. And then lepas tu baru saya tahu dia pakar mata, pakar penceramah. Lepas tu saya download ustaz, dia punya ceramah dia puluh-puluh. Saya download audio, saya dengar hari-hari. Saya dengar, kalau stres saya dengar. Study kalau tak masuk sangat nak buat nota, saya dengar. Memang saya tak puas dengar dia punya ceramah. Walaupun lah saya dah tahu apa yang dia ceramah tu, masuk dalam minda kita biar sentiasa kita ada ilmu. Memang masuk dalam subconscious mind. Maksudnya doktor, doktor kalau stres dengan pelajaran maknanya dulu sampai sekarang sampai law ni, doktor akan dengan tazkirah dia akan release Ya, sangat rilis. Kita boleh divert otak kita daripada fikir benda-benda stres tu, kita fikir majlis ilmu. Mungkin malaikat mendoakan jugalah kot untuk kita berada dalam taman-taman ilmu. Betul. Saya minat lah benda-benda agama ni. Dengar pun tak apa dah macam tu. Alhamdulillah. Doktor ni di IG kita ni mungkin sahabat ataupun follower doktor ni Hazri. Assalamualaikum doktor, gimana ni nampak macam duduk dalam kereta ni, dia tulis. Saya terpaksa cari tepi-tepi rumah sikit ni, cari line yang okey sikit, tak nak tersekat. Ya, terima kasih doktor. Terima kasih rezeki kami doktor bersama doktor hari ni. Baik doktor. Doktor sebut tadi doktor mendapat kekuatan atau positivity itu ialah dengan ada kawan-kawan baik doktor. Yes, saya. Jadi kawan-kawan baik doktor di USIN dulu, adakah mereka ini Dr. Hanisah dan Dr. Saidatul Husna? Bukan. Ada seorang kawan saya. Bukan. Baru kenal 2 bulan. Tapi dah sangat rapat yang terbaru ni. Saidatul Husna dan Nur Hanisah. Allah hadiah lagi. Tak hadiah Allah tahun baru ni. Saya banyak kali nak Allah bagi hadiah. Maknanya Dr. Hanisah dengan Dr. Saidatul Husna ni baru kenal 2 bulan ni saja? 2 bulan baru kenal. Tapi sangat rapat. Yalah, saya tengok di Facebook seperti 3 serangkai ni memang dah kenal lama dah. Keakraban tu. Baru betul-betul kenal 2 bulan. Memang baru jumpa. Mungkin sama kot pemikiran. Rezeki Allah. Rezeki Allah. Ada kawan sahabat saya tu, dia keluarga dia subhanallah ustaz. Saya terbaik lah. Dia ada 8 beradik, semua minat Al-Quran.
macam 6 orang anak adik lelaki dia tahfiz Quran. Saya bersyukur Allah bagi sahabat macam tu minat Quran. Kalau kenal keluarga dia, memang mak dia didik dengan bersungguh-sungguh, 6 orang hafiz. 3 orang doktor. Memang Masya Allah. itu sangat, saya bersyukur dapat sahabat baik yang daripada keluarga yang sangat baik. Itu mendidik juga cara kita berfikir. Okey, terima kasih. Maknanya doktor memberikan satu pelajaran kepada kita semua, sahabat-sahabat penonton IG, membina positivity dalam hidup. Yang pertama, tipsnya ialah kita membina, meluaskan rangkaian persahabatan dalam kita sebut sebagai positive circle. Jadi, yang ini poin nombor 1. Doktor, nak tanya juga doktor, kadang-kadang kita sekarang kita dah bekerja doktor kan? Kadang-kadang tambah-tambah musim PKP ni mungkin ada yang terjejas pendapatan, mungkin sebelum ni ada gaji, sekarang ni mungkin dah terputus sedikit. Jadi doktor dalam situasi macam ni, mungkin doktor boleh kongsi tips macam mana kita nak positif dengan hidup kita ni doktor? Okey, saya rasa Ustaz lagi pandai kot nak cerita benda ni, tapi saya cuba apa yang saya belajar lah. Silakan doktor, silakan. Okey, kita sebenarnya kita macam banyak kita fikir rezeki adalah daripada gaji kita, kerajaan. Kita banyak limited pemikiran kita. Kita rasa benda tu yang memberi gaji kepada kita. Sebenarnya rezeki kita adalah daripada Allah, Ustaz. Kita kena yakin yang Allah yang beri rezeki kat kita. Sebab tu ada baby, dia tak kerja pun tapi Allah bagi rezeki. Mak dia tiba-tiba nak rasa kena bagi susu, kena bagi makanan dekat anak dia. Padahal anak tu, baby tu tak bekerja. Just menangis, Allah bagi rezeki. Dia macam Allah dah bahagi dah rezeki orang tu pada masa yang sesuai. Kita sangat kena yakin yang Allah memberi rezeki. Sebab tu ada orang kadang-kadang nak umrah percuma, tiba-tiba Allah bagi. Ada orang belanja dan sebagainya. Kena mindset yang betul, kita kena kenal rezeki tu ada pencipta dia, iaitu Allah. So macam mana nak dapat rezeki, kena berbaik dengan Allah. Itu yang saya sangat yakin. Kena berbaik dengan pemberi rezeki. Itu saya Masya belajar Allah. lah. Terima kasih doktor memberikan satu peringatan kepada kita. Kalau yang pertama kita kena betulkan kefahaman konsep rezeki itu, yang memberinya bukan manusia tetapi yang memberinya ialah Allah, Tuhan yang Maha memberi rezeki. Dan tips yang kedua doktor berikan kepada kita, kita kena berbaik dengan Allah, maka turunlah rezeki kepada kita. Dan saya suka sangat analogi yang doktor sebutkan tadi, seorang bayi kan, baby kecil tu betul dia tak bekerja bukan, tapi dia dapat susu, dapat baju baru. Masya Allah, analogi yang sangat baik. Tambah lagi Ustaz, saya rasa silakan doktor. Saya kerja 2 tahun ni sangat sibuk. Saya rasa macam dulu baik-baik sikit rasa masa kat universiti. Lepas tu kerja sibuk sangat, kurang pengisian rohani. And then saya rasa satu lagi yang tips nak murah rezeki, iaitu dari segi sahabat soleh ataupun ilmu-ilmu yang baik, kita kena niat Ustaz, niat dan doa. Sebab hujung tahun lepas saya niat, ya Allah bagilah aku jadi baik semula, macam belajar. Masa time belajar tu rasa lebih baik lah. And then niat nak jumpa orang baik dan niat nak jadi baik. So kita akan berdoa. Niat tu saya jadi satu doa. Sebab tu lah tiba-tiba Allah bagi berjumpa dengan Nur Hanisah dan Saidatul Husna. Ya Allah, dengan kenal dengan diorang ni, hidup saya jadi lebih baik daripada sebelum ni. So point dia doa. Doa tu sangat penting. Ya Allah bagi aku kawan yang baik. So dengan kenal dia orang, dia macam unlock saya punya potensi. Banyak benda yang dia tegur. Dia cakap, Marina kalau menulis jangan buat orang follow kita sahaja, kita bawa untuk follow Allah. Banyak teguran-teguran macam tu yang saya dapat melalui 3 serangkai ni Ustaz. Sentiasa menegur kita. Doktor, kalau boleh saya bertanya, Dr. Hanisah dan Dr. Saidatul Husna ni semua sebaya kah doktor? Dr. Saidatul Husna sebaya dengan saya. Hanisah 2 tahun lebih muda. Tapi sangat matang lah. Muda 2 tahun. Tapi dah kerja juga dah. Maknanya ketiga-tiga di 3 serangkai ni bekerja di negeri yang sama kah? Dr. Saidatul Husna dia macam ada cabaran sedikit. Tak start kerja lagi. Tapi kita panggil doktor dah lah kiranya. Sebab dia ada cabaran sikit lah.
So Ya. semua kami belajar tempat lain-lain Ustaz. Tinggal Okey. pun lain-lain. Tiba-tiba Allah temukan dalam satu program seminar Oh, penulisan. Dr. Hanisah okey. belajar dekat India, tinggal dekat Okey. tempat. Dr. Saidatul tinggal dekat Kepekalan Cepa, belajar dekat Okey. Mesir. Mesir. Lagilah bagus dia punya Okey. background agama Ustaz. Saya Ya, ya, belajar ya, ya. dekat Malaysia, tinggal dekat Bachuk. Memang totally different. Tiba-tiba Allah jumpakan saya terpergi satu seminar. 2 orang tu jadi penceramah Ustaz. Bulan 2 hari tu. Okey. Okey. Saya kata macam menarik 2 orang ni. Saya rasa nak berkawan dengan dia orang. Memang Ya. niat tu Allah akan bantu kalau kita nak jadi lebih baik. Saya sangat yakin. So lepas tu, Kerana Allah memberikan bantuan kat kita, ya. Allah lorongkan sahabat yang baik-baik, ya. betul. Lepas tu dalam 2 bulan ni banyak kali dah jumpa, banyak kali buat benda macam bermanfaat. Dah buat 9 Okey. FB live. Ada yang seorang, ada yang berdua. Dah buat 9 FB Alhamdulillah. live untuk bagi manfaat dan inspirasi. Alhamdulillah sangat. Okey doktor, bila doktor sebut tadi, bila 3 bersahabat ini sentiasa nasihat menasihati, selalu nasihat tu datang dalam tulisan WhatsApp ke ataupun bertemu bersemuka macam ni? Pernah sekali tu kita orang nak jadi lebih rapat, kita orang pagi tu kita cakap, jom semua pergi hotel, nak berkenalan sebab tak kenal Okey. lagi kan. Ya, Tapi ya, ya. rasa rapat tapi nak berkenalan. So booking lah hotel dan kita orang sharing moment dan ada Okey. sampai nangis-nangis, macam memang niat nak bagi inspirasi melalui penulisan dan saya ni baru start lah melalui percakapan juga. Banyak Ya. juga dalam grup WhatsApp. Kita orang 3 orang je dalam WhatsApp. Selalu je bagi Okey. tazkirah, saling menulis. Kalau seorang tu macam tulis nampak macam lebih sikit, dia pun komen. Ingat, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadza min fadli rabbi. Selalu dia orang ingatkan melalui komen-komen. So saya sangat sukalah circle ni. Masya Allah, saya rasa teruja dan terinspirasi bila doktor bercerita ni. Kerana kita banyak kali dengar hadis yang Nabi kata sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah pada hari akhirat nanti. Salah satunya ialah 2 orang yang bersahabat, bertemu kerana Allah dan berpisah juga kerana Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang doktor bersahabat, 3 orang sahabat ini buat, kita mengaplikasikan apa yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. InsyaAllah, amin sangat, insyaAllah. Doktor, saya nak mohon bertanya, doktor dalam kesibukan doktor bertugas di hospital dan tugasan dengan keluarga dan lain-lain, bila waktu doktor menulis ni? Sampai 9 buah buku doktor tulis ni. Okay. Alhamdulillah, dia banyak buku yang saya tergabung dengan orang lain juga. Ada 1-2 buku tu memang 16 penulis, tu nampak banyak tu buku saya. Ya. Kalau Ustaz nak tahu, saya pun sangat teruja memberi inspirasi penulisan sekarang ni. Walaupun saya menulis hanya menggunakan telefon sahaja Ustaz. Telefon je semua tu. Saya telefon lah. guna telefon. Jarang. Tak, macam kalau nak edit je guna laptop. Memang guna telefon. Bukanlah kata, doktor bukanlah kata tab besar apa bukan? Maknanya handphone, telefon, bimbit ni. Yes. Lagi-lagi boleh buat buku. InsyaAllah akan ada lagi 1 buku yang sedang buatlah inspirasi. Yang tu memang pengalaman saya dengan ilmu-ilmu, adalah ilmu-ilmu penulisan sedikit, ilmu motivasi saya masuk. Memang buku. Ya Allah, memang saya rasa semua orang boleh menulis Ustaz dengan lajunya. Okey. Contoh, saya sibuk kerja 2 tahun ni sangat. Tak pernah saya rasa tertekan dan struggle seumpama 2 tahun pertama kerja sebagai doktor. So, stres tu, jadikan stres tu sebagai satu motivasi untuk kita bagi manfaat melalui benda lain yang kita minat. Contoh, memang sebelum ni memang minat medik, tapi sebab macam stres kita jadi kurang sikit minat bahagian medik tu. Sebab stres mula-mula. Sebab adaptation. Lepas tu dapat lama okey sikit lah. So, once stres, kena marah ke dan seumpamanya, kita cuba fikir benda lain yang membahagiakan kita pada hari itu. Contoh, pesakit cakap terima kasih. Kita fokus tulis benda-benda yang happy. Tu sangat membantu. Balik tu, dah penat nak bercakap, saya introvert sikit, saya suka menulis.
So saya fikir apa Okey. yang tarbiyah ataupun manfaat yang aku boleh bagi melalui penulisan. Sebab dekat hospital kita bagi manfaat kepada pesakit. So kita nak bagi Ya. manfaat pada orang yang di luar hospital pula. Dan Ya. sebab penat kita pilih benda-benda yang kita syukuri hari itu. Contoh macam alhamdulillah sebelum ni tak dapat makan, tiba-tiba dapat makan. Terima kasih kepada orang yang belanja. Kita berlatih meluah perasaan dengan fikir benda-benda positif. Dia tak boleh kita Okey. duduk rumah, duduk saja. Ya Allah syukur. Dia tak jadi sangat time kita penat. Kita kena menulis Okey. macam meluah, barulah. Lepas saya menulis, saya akan gembira semula Ustaz. So sebelum tidur kita nak gembirakan diri kita sendiri. Oh, mana itu terapi bagi doktor ya? Saya sangat terapi. Kalau tak saya tak boleh. So banyak sangat saya tulis Ustaz masa kerja ni. Sampai boleh buat buku Ustaz ni. Masya Allah, cerita dalam hospital. Okey. HO, Hospital, okey. HO ni houseman. Houseman, okey, officer. faham. Ya. Saya tulis supaya orang lain dapat manfaat, saya tulis dekat Facebook. Ya. Kalau tulis diari je macam tak minat sangat lah. Ya, Saya ya, tulis ya. kat Facebook, baru kita rasa nak pilih benda-benda yang baik je. So, Ya. banyak sangat saya tulis sampai ada orang nak buat buku. Ada orang copyright buku. Malina, boleh tak kami lamar untuk buat buku? So dia orang buatkan buku ni. Dia orang edit balik. So saya belajar sesuatu. Sebenarnya Allah bagi ujian dan kelemahan. Contoh saya introvert. Saya suka menulis. Sebenarnya Allah ada something yang Allah nak bagi, nak hadiahkan. Dengan kelemahan kita tu ada kekuatan kita sebenarnya. Okey. Doktor, bila doktor sebut doktor introvert, macam apa push factor yang menyebabkan doktor keluar daripada introvert tu, maknanya dah boleh bercakap, maknanya in public. Apa push factor tu doktor? Push factor saya alhamdulillah sebab dengan menjadi doktor saya kena bercakap jugalah kepada pesakit. Kena bercakap. Saya penat sebenarnya bercakap. So saya bertukar menjadi introvert tu dah jadi yang kedua Ustaz. Saya jadi ambivert. Dia tercampur. Extrovert ni. Apa doktor? Ambivert? Ambivert. A-M-B-I-V-E-R-T. Okey. Ambivert. Okey. Dia adalah tengah-tengah lah, extrovert dan ambivert. Dia bergabung. Ada istilah tu. So, sebab tu Ustaz tengok saya macam tak berhenti pula bercakap. Dia kalau ada peluang saya tak berhenti cakap. Ada jugalah macam tu. Saya okey. So sebelum ni kat hospital je saya bercakap. Saya berlatih bercakap dengan misi, dengan doktor lain. Tapi banyaknya saya senyap. Saya rasa sebab banyak benda yang saya dengar dengan ceramah Prof. Muhayya, dengan buku-buku yang saya buat. Saya rasa rugi tak berlatih untuk bercakap pula. Macam ada orang tak suka membaca, so saya nak sebarkan manfaat tu melalui orang yang jenis auditory, mendengar. Saya sendiri pun seorang yang suka dengar dan tengok YouTube semua tu. So saya nak bagi manfaat dan sedang berlatih. Alhamdulillah dah selesa lah, sedikit selesa. Dah banyak kali dah buat dengan saya data dan Hanisah. Dia dah Alhamdulillah. Selesa sikit. Syukur ya Allah. Sedang menonton kita juga sahabat saya, Tuan Peguam Kimi Syari. Beliau juga seorang, selain sebagai seorang peguam, beliau banyak terlibat dengan kerja-kerja kemasyarakatan. Jadi saya doakan sahabat saya ni se-UIA dengan saya, beliau sukses dalam hidup beliau, alhamdulillah. Dan bersama saya juga Dr. Puan Farah. Puan Farah dia juga sahabat saya dahulu di Takaful Ikhlas, seorang yang berjiwa besar. Sekarang ini beliau sepenuh masa dengan bisnes. Jadi beliau nak tonton sangat Dr. Amalina pada petang ni. Jadi tentu sekali apa yang doktor sebut ini akan memberikan pedoman dan semangat kepada Puan Farah. Ya, alhamdulillah doktor saya apa bersama dengan kita. Terbaik Dr. Amalina dia sebut. Alhamdulillah. Terima kasih. Allah yang bagi, Allah yang izinkan. Syukur ya Allah. Baik, Dr. Amalina, saya nak tanya lagi. Selalu bila doktor ada masalah kan, ialah kita manusia, mesti kita ada masalah. Saya pun ada masalah. Selalu bila balik rumah doktor,
dengan ibu ataupun dengan ayah banyak doktor berkongsi? Saya introvert, dia macam sebenarnya ayah saya senyap, seorang yang sangat senyap, dan baru sahaja meninggal beberapa bulan lepas di hospital tempat saya bekerja juga. Meninggal sebab ada sakit kencing manis, lepas tu ada jangkitan kuman. So saya kurang rapat, saya susah nak bercerita dengan adik-beradik ke. Saya suka cerita happy-happy je dengan diorang. So, sebab diorang kurang pandai nak faham kerja doktor tu macam mana. Saya takut saya teremosi. Saya takut saya cerita diorang tak faham, saya jadi macam marah ke macam tu. So follower saya dengan rakan Facebook yang sangat istiqomah baca apa yang saya tulis. Saya just menulis adalah terapi saya. Tak perlu bercerita dengan orang sangat dah. Ribu-ribu tulisan saya tu lepas tulis dah jadi terapi, tak ingat dah. Tidur happy, esok pergi kerja balik. Sangat membantu, sangat membantu menulis ni. Masya Allah. Baik doktor, kalau setengah orang tu dia ada waktu me time dia kan, me time dia mungkin pergi shopping, pergi makan restoran makanan kegemaran. Kalau doktor, me time doktor ni macam mana? Apa pada pandangan doktor me time? Okey, saya nak kongsikan apa yang Prof Mahaya ajar, sangat menarik. Saya baru tahu lah ni. Follow 8 tahun, tahun ni baru tahu benda-benda ni. Kita sebenarnya ada tiga jenis life. Secret life, private life. Yang kedua private life, yang ketiga adalah public life, Ustaz. So secret life adalah me time kita sebenarnya dengan Allah. Kita dan Allah sahaja. Secret kan, benda macam kita solat ke, kita baca Quran, kita zikir tu secret life. Tu sebenarnya me time kita sepatutnya. Kita tak boleh sepatutnya. Dia tak boleh pergi kawan-kawan, pergi tu macam tak jadi. Bukan me time sebenar, pergi dengan kawan-kawan perempuan kan. Tu adalah private time, Ustaz. Yang secret kita dengan Allah, private time kita dengan kawan-kawan yang rapat ataupun keluarga, private. Yang ketiga public time, iaitu ummah time. Macam public, macam kita cakap ni. Dan kita bagi, saya sebagai doktor dengan pesakit tu adalah public time. So kita kena, kalau saya pula me time saya tu memang saya dengar ceramah Prof Mahaya ataupun Pak Nasrullah yang terbaru, Pak Nasrullah. Ustaz daripada Indonesia. Dia sangat menarik juga dia punya ceramah. Saya kalau tak buat apa-apa memang saya pasang audio macam ceramah. Saya suka dengar. Baca tu kurang-kurang sikit. Walaupun saya suka menulis, saya suka dengar. Kita ada jenis, banyak jenis lah audio, jenis suka dengar, dengan suka baca visual, dengan kinestetik. Jenis kita belajar melalui buat. Macam prosedur kat hospital, ambil darah ke, saya kinestetik ada jugalah. Suka ambil darah semua, bergerak. So saya memang suka dengar, saya terinspirasi dengan Prof Mahaya. Dia bangun pagi memang dia dengar ceramah. Dia tak boleh dengar benda-benda lain. TV pun tak nak masukkan dalam minda. Bangun pagi tu nak bersiap-siap tu memang saya pasang audio. Buka YouTube biar masuk je. Lepas tu nak pergi kerja setengah jam, saya pasang lagi yang dekat IKIM ke, dekat audio yang saya pernah download dulu-dulu ke. Jangan ada masa yang kita sempat fikir benda-benda lain. So biar absorb benda-benda positif dan ceramah. Masya Allah. Maksudnya doktor, pagi-pagi selepas kita bersiap-siap lagi kerja tu, duk gosok baju, lepas tu doktor memang dengar ceramah lah. Dekat depan iron memang saya pasak telefon tu saya letak. Sebab rugi. Saya tak ada masa sangat kan. Saya tak ada masa. So saya selit-selit macam tu. On the way nak pergi kerja, balik kerja. Memang sentiasa ada dengar-dengar something. So that, sebab tu saya rasa apa banyak saya boleh tulis ni hasil saya dengar 10 tahun ceramah-ceramah 10 tahun, sejak 10 tahun lepas. Masya Allah. Saya belajar benda baru ni daripada Dr. Amalina petang ni. Puan Farah, ini yang Masya Allah luar biasa. Sangat bermanfaat. Yang pertama saya tertarik sekali, Dr. Amalina membuka satu dimensi baru. Kalau kita sebut me time, kita nak cari kawan-kawan, makan, minum teh tarik, minum Old Town white coffee apa semua kan. Tapi rupanya time yang sebenarnya ialah secret life, iaitulah kita dengan Allah. Baik, doktor, Dr. Saidatul Husna sebut dia tulis ni, Dr. Amalina punya level positif sampai lupa nak sedih lama-lama. Okey, saya nak tanya.
Dr. Amalina selalu kalau sedih tu berapa hari doktor? Dia macam ada pernah sekali lah 2-3 hari, tapi biasa saya tak akan allow sampai sehari pun. Macam ruginya. Saya banyak benda nak buat. So saya fikir benda lain. Macam mana? Saya minat menulis dan berniaga Ustaz. Buku saya tulis. Okey. Saya tulis ni nota sepanjang saya kerja. Amalina's Note. Okey. Saya tulis Yang 2 tahun ni sudah terbit. Yang ni telah terbit. Saya print sendiri dah 2,000 terjual. Saya jual sendiri. Saya minat bisnes dekat. Masya Allah. Okey. So saya stres, saya akan tukarkan jadi benda bermanfaat Ustaz. Saya tulis balik nota-nota yang saya belajar setiap hari dekat kerja, tempat kerja. Sampai boleh kumpul, edit-edit buat buku Ustaz. Saya memang Masya Allah. tak boleh lama-lama kalau sedih-sedih. Saya rasa rugi, macam down, tak best perasaan sedih tu. So tulis benda-benda baik, bagi manfaat, bagi analogi yang kita dengar ceramah tu kita tulis balik. Dia membantu sangat untuk hormon yang positif keluar daripada minda kita. Kalau duk fikir contoh, aku kena marah, tak best, aku tak pandai. Memang saya selalu terfikir yang tu Ustaz. Kelemahan saya. So saya tukar macam mana. Kenapa Allah bagi aku macam kurang pandai sikit kat sini, mesti ada sebab. So sentiasa tanya soalan kepada diri sendiri. So, saya dulu-dulu memang dari dulu saya fikir, kenapa aku belajar medik ni tak pandai macam orang lain. Memang orang lain faham laju, saya lambat kan. Mesti ada sebab. Mesti Allah nak bagi aku tulis buku ataupun bagi motivasi pada adik-adik junior yang lain nanti aku dah berjaya. Saya selalu fikir pasal orang lain. Nak bagi motivasi pada orang lain kalau saya berjaya melepasi sesuatu tu. Oh, Masya Allah. Luar biasa doktor. Ada sebab Allah bagi kita sesuatu tu. Cantik. Maknanya doktor sebut kita nak bersedih boleh tapi jangan lama-lama. Kita divert kepada benda yang menggembirakan dan lebih bermanfaat kepada diri kita dan juga ummah. Gitu doktor ya? Betul sangat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey doktor, bila doktor sebut doktor sangat menjadikan Prof Muhaya sebagai rujukan. Selalu doktor bertemu dengan Prof Muhaya berapa kerap doktor? Sebulan sekali ke? Dia 8 tahun saya follow, dia tak kenal pun saya Ustaz. Dia tak kenal pun saya. Saya follow dari sebagai seorang follower. Macam kita minat artis, kita kenal dari Facebook sahaja. Lepas tu, apa yang kita follow sangat membentuk cara kita fikir Ustaz. Mungkinlah selalu saya tulis pasal dia, dalam buku pun ada tulis pasal dia, saya minat sebab kita tengah struggle, lepas tu ada orang bagi tips untuk kita lagi positif. Kita jadi sayang lah kepada cikgu kita tu. Okey. So, sampailah satu hari dia macam, dia buat satu circle. Ustaz pun boleh buat rasanya. Satu circle kita pilih, maksudnya buat satu FB group untuk kita jadi lebih dekat. Walaupun kita cakap, follower kita tu, type je, kita rasa akan sayang kepada golongan yang kecil ni. So saya masuk dalam Prof Muhaya Circle, mungkin selalu sebut pasal dia jadi macam, dia jadi kenal lah saya melalui komen-komen saya tu. Faham. Pertama kali jumpa bulan 2 hari tu, sekali tu je jumpa, dia kata, Amalina ke ni? Nak ambil gambar sekali. Biasa dia tak suka bergambar. Tiba-tiba dia ajak saya bergambar. Saya rasa happy lah. Memang sebab kita dah follow lama, kita akan rasa kita macam memberi energi kepada dia untuk dia kenal kita. Sebenarnya macam itulah rasanya. Masya Allah, saya dapat poin ini sangat berharga Dr. Amalina kongsikan, iaitulah kita ni mesti kita sentiasa menjadi orang yang memberikan inspirasi kepada orang. Maknanya tak kira lah kalau kita di pejabat, walaupun pejabat kita tu ada 20 orang, tetapi kita jadi orang yang menjadi contoh kepada 20 orang ni. Kalau kita besar sikit, contoh kita sebagai ketua jabatan, ketua pengarah contoh. Jadi kita jadi ikon ataupun orang yang orang boleh follow kita. Menarik sekali. Maknanya saya kira poinnya ialah positif dengan sentiasa kita cuba memberikan teladan kepada orang lain. Baik, okey, sila. Saya pun terasa macam mana saya boleh macam nak bagi macam ni sebab saya rasa kena ada orang terinspirasi dengan kita sebagaimana saya pernah terinspirasi dengan Prof Muhaya.
Bayangkan tak ada Ya. promo haya. So macam anak-anak muda dia tak ada satu ikon untuk dia mencontohi. So saya pun bermula berlatih untuk orang macam boleh contohi sedikit apa yang saya buat. Menulis ke apa-apa je lah. Kita jadi satu ikon Masya Allah. walaupun masih Cantik. kecil lagi. Elok sangat doktor. Bila doktor sebut begitu, saya teringat hadis Nabi. Nabi kata apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, ialah orang yang paling banyak memberikan khidmat ataupun manfaat kepada orang lain. Masya Allah. InsyaAllah. Doktor, mungkin Ya. dua soalan terakhir saya untuk doktor. Kerana kita sudah menghampiri sejam. Bila sejam, automatik live IG kita ni terputus sendiri. Okey. Okey doktor, sampai bila doktor mahu menulis? Okey. Apa yang saya belajar dekat universiti dulu adalah dua benda yang sangat memberi inspirasi pada saya untuk memberi manfaat. Tugas kita sebagai manusia, Allah ciptakan sebagai hamba dan khalifah. Kalau kita nak jadi baik seorang-seorang, boleh je Ustaz. Kita boleh je nak macam baik dengan keluarga kita. Kita jadi hamba sahaja. Me time dan private time. So tapi ada satu lagi yang Allah ciptakan, ada sebab yang Allah ciptakan iaitu khalifah. So khalifah tu macam mana? Kita jadi baik dan kita ajak orang lain jadi baik sekali. Kita masuk dalam circle yang baik. Kita kesian tengok orang-orang yang macam jauh dari Allah, yang tak kenal Tuhan. Kita nak ajak, kita nak bagi manfaat. So sebab selagi mana saya rasa sampai matilah kot kita akan menjadi abid dan khalifah tu. Saya akan menulis Abid dan khalifah. Abid dan khalifah. Masya Allah. Dia Masya kena Allah. sampai kita mati sebab benda tu yang sebab itulah kita diciptakan sebenarnya. Alhamdulillah, cantik doktor. Dr. Nurhanisah, beliau memberikan emoji love kepada Dr. Amalina. Alhamdulillah, sebagai sokongan, seorang sahabat. Alhamdulillah. Boleh follow mereka, boleh semua orang boleh follow tau. Sangat bermanfaat. Ya, kena wajib follow sahabat-sahabat saya, kena follow Dr. Amalina Din, Dr. Nurhanisah, Dr. Saidatul Husna. 3 serangkai ni kita kena follow selepas ni. Alhamdulillah. Okey doktor, soalan terakhir doktor. Apa quotation dalam hidup doktor? Quote of the day. Quote of the day. Memang my life lah Ustaz. Memang saya suka ayat ni. Erti hidupku pada memberi manfaat. Saya rasa tak ada erti hidup kalau tak bagi manfaat pada orang lain. Macam tak best. Saya sangat gembira memberi manfaat, memberi. Cuba latih diri untuk jadi giver, memberi manfaat. Latih diri untuk jadi giver, memberi manfaat. Masya Allah. Nanti Allah bagi banyak benda yang kita tak fikir. Memang sangatlah magic hidup ni kalau kita suka memberi. Okey, Alhamdulillah. Doktor, soalan terakhir doktor. Saya nak tanya kat soalan ni. Doktor, bila bertemu dengan pesakit di hospital doktor, apa perkataan yang selalu doktor sebut kepada pesakit? Itulah saya sebenarnya kalau dekat hospital saya kurang pandai lah memberi manfaat sebab sibuk memang. Tapi apa yang saya belajar tahun ni, sejak belajar dengan Promo Haya dengan lebih dekat, saya jadi langsung tak rasa nak marah kepada pesakit. Biarlah dia macam kita rasa patutnya tak perlu datang ke hospital macam tu lah. Macam tak emergency. Kalau dulu mudah nak marah juga, sekarang kita macam jenis sayang. Kita sayang semua orang macam cakap dengan lembut-lembut. Nanti dia orang akan suka. Dia tak perlu apa yang kita cakap sebenarnya. Apa yang kita buat tu yang merasai dekat hati dia orang. Tak perlu cakap banyak. Just cakap lembut-lembut. Datang sebab apa. Dia sangat memberi efek pada orang tu Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dalam tempoh sejam kurang lebih pertemuan kita ini, doktor telah membuka pemikiran dan dimensi baru saya dan para penonton sekalian. Dan apa yang kita mohonkan, sesi sejam kita ini, sesi majlis ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan sejam kita ini tidak sia-sia. Malaikat akan sentiasa mencatatnya sebagai amal ibadah. Dan doktor, saya terinspirasi selepas ini, saya baru 3 buku saya tulis. Jadi saya kena cepat-cepat bagi dapat 9 buku.